Hai, dalam video ini saya akan sharekan bagaimana untuk mengisi borang bancian atau e-census secara online. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah subscribe, thank you very much for your support. Okay guys, so pada hari ini sebenarnya saya nak sharekan adalah berkenaan dengan bancian atau e-census, apa we call it sebagai e-census atau bancian secara online ni. Okay, sebenarnya untuk makluman you guys sedikit apa pengenalan adalah berkenaan dengan bancian ni. Okay, so Jabatan Perakaan atau Department of Statistics pada tahun ni akan melaksanakan we call it bancian. So bancian ni kita akan buat, so proses bancian ni akan berlaku sebenarnya setiap 10 tahun. So every 10 years ni Department of Statistics akan membuat bancian. So mengikut macam biasalah, mengikut peredaran digital atau mengikut norma yang baru kan. So Jabatan Perakaan telah mengeluarkan we call it sebagai e-census. So terdapat beberapa we call it perumahan yang telah dipilih atau we call it penduduk yang telah dipilih untuk membuat bancian secara online. So kalau you guys antara penduduk yang terpilih untuk membuat bancian tu, you all akan menerima satu kad jemputan. Ni contoh dia punya kad jemputan ni So this is the example of the kad jemputan. Kalau you all lihat balik, just get it in focus. Okay, so dekat depan ni adalah bahagian depan, ni adalah bahagian belakang. Sorry, saya kena block sedikit dia punya data tu berkenaan. So once you all dah dapat kad bancian ni, you all boleh membuat we call it sebagai bancian secara online. Okay, alright, so sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, sebelum kita nak menjawab berkenaan dengan soalan berkenaan dengan bancian adalah tujuannya adalah we can say, kalau saya lihat daripada website diorang, adalah untuk mendapat data we call it yang lebih komprehensif dan terperinci. Okay, pada satu masa bagi ciri-ciri demografi dan sosial ekonomi penduduk. Maksudnya bila kita menjawab semua soalan ni, make sure kita menjawab secara ikhlas. Sebab what they will be doing is antara contoh data yang akan digunakan oleh Jabatan Perakaan ni adalah untuk we call it supaya kerajaan atau sektor swasta pun boleh membuat keputusan yang lebih tepat. So they know lah penduduk berapa ramai, contohlah, okay, berapa ramai orang yang miskin, berapa ramai orang yang kaya, berapa banyak dia punya average we call it pendapatan, all those kind of things. Okay, so jangan risau, data yang diperolehi oleh we call it yang diperolehi daripada kita lah. Okay, yang kerajaan akan terima all this data ni adalah secara rahsia. So don't worry about it. Tak adalah government nak datang oh tengok nombor ni, dia income dia berapa, oh this guy ni income dia kurang ke lebih ke, bukan macam tu. Alright, it's just to gather the data daripada situ. Okay, untuk manfaat untuk semua rakyat Malaysia atau penduduk di Malaysia. Alright, so you all perlu pergi ke ecensus.mycensus.gov.my. Ni dia punya website dia Alright, so guys, kita akan buat bersama. So kita akan experience proses pendaftaran ni bersama. So at least you all dah tahu dah, I pun tahu, kita belajar bersama Alright, so kalau kita lihat balik yang buat untuk you guys ni adalah kita tengok anda pengguna kali pertama, maksudnya first time user. Kita klik pada butang pengguna kali pertama. Macam saya dah dengan you guys Alright, so what we need to do adalah klik pada pengguna kali pertama. Alright, dan perlu kita isi adalah nama penuh. Saya akan isikan nama penuh saya. Okay, dan saya akan berisikan email saya. Next, kita perlu isikan nombor telefon. Okay, masukkan nombor telefon. Lepas tu, apa yang perlu you all buat adalah mengisi invitation code yang telah you all menerima. So, antara invitation code ni adalah contoh invitation code saya. Sorry, saya kena blankkan data tu berkenaan. So, you akan dapat invitation code tu. So, you all perlu isikan. So, mengikut dia punya huruf. Kalau you all boleh klik pada contoh. Saya klik pada contoh. Kita boleh lihat balik, ni adalah dia punya postcard ni. Ni ada salah satu dia punya contoh dia. Saya akan sharekan saya punya screen tu. So postcode dia punya card dia terbagi kepada alfabet tu. So kita perlu isi je dia punya nombor dia Alright, so saya perlu isikan nombor. Alright, selepas kita dah isi, kita klik pada saya bukan robot. Boleh ke tak Klik pada saya bukan robot dan kita klik pada butang daftar. Okay, so dia akan tanya pengesahan alamat. Sila pastikan alamat ni adalah benar. Lepas tu saya klik pada butang ya. Kita tengok apa jadi. Okay, so selepas the next step tu, dia akan hantar satu OTP password atau we call it sebagai on the air password. Alright, so apa yang perlu kita buat, kita buka pada email kita, kita dapatkan dia punya nombor OTP atau nombor PIN tu, lepas tu kita perlu masukkan ke dalam this proses pendaftaran. So akan terus masuk ke email saya, klik je, lepas tu kita akan dapat satu OTP password.
Alright, so perlu kita masukkan OTP password berkenaan. Selepas kita masukkan, kita klik pada teruskan. Alright, so once kita dah masuk dan kita perlu lihat balik, ada langkah pertama adalah merupakan we call it sebagai maklumat pengguna berdaftar, nama, nombor telefon dan email. So kita nak pastikan adalah betul. So kita betulkan, kita klik pada butang seterusnya. Alright, so once kita seterusnya, kita ada section-section yang perlu kita mengisi. Alright. Okey, untuk makluman you guys, siapa yang tak dapat kad ni, jangan risau. Okey, ni adalah salah satu proses. So, yang mana yang terpilih, dia akan menggunakan e-census. Yang mana tidak pun, okey, Jabatan Perangkaan atau we call it sebagai Department Statistik, dia boleh melalui beberapa proses yang lain. So, contoh dia boleh melalui telefon atau mungkin dia akan datang untuk interview. So, macam-macam lah dia punya proses dia. Okey, so don't worry, nanti tiba-tiba cakap, nombor saya tak terima, macam mana ni? Don't worry about it. Alright, atau juga kalau saya lihat balik dalam website tu, terdapat juga pra pendaftaran yang you boleh daftarkan untuk mendapat jemputan. So what you need to do dulu, kita buat step by step. Kita buat step by step. Cuma ada beberapa data tu, sebab ini adalah data personal, so saya terpaksa padamkan data berkenaan demi jawapannya. Tapi saya akan sharekan demi soalan dia. Alright, so what you need to do adalah kita kena lihat balik, kita go one by one. So yang mana warna merah tu maksudnya kita belum settle lagi, kita tak buat lagi. Okey, yang first kali adalah pengesahan maklumat. Kita buat pengesahan maklumat, belum selesai. So kita klik pada butang berkenaan. So pengesahan maklumat dia akan tanya berikan nombor kad pengenalan. So saya masukkan nombor kad pengenalan saya, klik pada seterusnya. Alright. Okey, dia akan tanya nama responden, okey, nombor telefon. Nombor telefon. Okey. Dapat email dan kita klik pada seterusnya. Okey, dia akan tanya nombor rumah lot. Saya duduk di kondo. Okey, so dia ada tingkat dia ke apa ke, kita masukkan je. Once kita dah selesaikan, dia dah masukkan banyak data yang boleh. Yang mana kita perlu masukkan, kita settlekan. Kita klik pada seterusnya. Alright, dia akan tanya jenis tempat kediaman. Okey, the next section C adalah berkenaan dengan jenis tempat kediaman. So adalah unit perumahan, jenis tempat unit perumahan. Okey. Okey, kita klik pada unit perumahan, jenis tempat kediaman dia akan tanya. Alright. So jenis pertanyaan, so kita tanya jenis apa unit perumahan. So I punya adalah jenis kondominium. So kita klik pada kondominium. Yang mana duduk Soho ke, rumah panjang ke, bilik ke, rumah kampung ke, air ke, so kita boleh masukkan. Okey. So jawab secara ikhlas. Don't worry. Data ni tak ada dia nak guna, dia nak leak pada semua orang ke, tak ada. Okey, dia adalah hak pribadi kita je. Dia ambil data yang umum saja. Alright. So, adakah tempat kediaman ini dinamik atau kosong? Dia diami, kita lihat balik berapa bilangan bilik. So, bilik pun kita boleh masuk, bilangan bilik. So, you all boleh jawab soalan yang dia tanya. Okay. So, you all boleh jawab, adakah kawasan ini mempunyai akses pada pengangkutan awam? Dia akan tanya. So, macam tempat saya, ia ada MRT, jarak dia lebih kurang, okay. Ada bas ke tak? Ada. Alright. Tempat saya agak strategik, ada. Dia ada ferry ke tak? Boat atau sampan. Malangnya tak ada. Kalau ada mesti best kan. Tidak. Taksi ada ke tak? Ada e-hailing. Semua tempat saya memang dekat. Oh, best lah. Okay, saya akan share kan. Yang mana yang ada tu, mungkin saya fast forward lah. Pusat bowling. Wow. Itu pun dia tanya. Okay, so once kita dah jawab dah, kita akan lihat pada section D. So dia mengikut section. So A, B, C, D. You all boleh jawab. So adakah status milikan tempat ini persediaan kerajaan swasta koperasi dan ni? So contoh macam persediaan. So you all boleh jawab je. Alright. Kita jawab secara ikhlas. Okey, lepas tu dia akan tanya berapakah anggaran jumlah pendapatan kasar bulanan. Kasar tu kan, dia punya income. Itu jawab secara ikhlas je, tak apa. It's okay. Sebab yang data ni adalah untuk membantu kita ingin menggunakan data ni. Alright. So data ni adalah untuk manfaat semua. So at least kerajaan kita dah tahu dah berapa ramai orang yang middle income, berapa ramai yang lower income, supaya kerajaan boleh membantu, boleh buat keputusan yang lebih tepat. Alright. So you all masuk je. Okay. So langkah yang kedua adalah berkenaan dengan jumlah ahli isi rumah. So kita perlu kemaskinikan. Alright. So you all kena buat je, kemaskinikan isi rumah. Okay. So you all masukkan je. So dia dah letak kat situ berapa ramai orang. Jumlah ahli isi rumah maksudnya dalam satu rumah tu berapa ramai orang. So kalau ada dua orang macam husband and wife ke, anak ke, berapa ramai ke, atau orang yang duduk macam katakan kalau rumah sewa pun kan, mungkin you sewa dengan kawan-kawan ada 4 orang, 5 orang ke, masukkan je semua data berkenaan. Okay. So you all perlu isikan butir-butir. So masukkan je berapa ramai orang yang biasa tinggal. Contoh macam tu. Okay. Kita masuk je.
Okay, so contoh macam section F ni adalah berkenaan dengan kesihatan dan kecergasan. So you all boleh masuk dalam sebulan yang lepas. Kecergasan anda dah tahu nama. Okay, section G pula adalah berkenaan dengan hubungan sosial. So you all ada tak media sosial ke apa ke, masukkan. YouTube ke, YouTube tak ada, dia ada Facebook, WhatsApp, Instagram ke, masuk je. Section H pula berkenaan dengan perumahan. Adakah anda atau ahli isi rumah ini memiliki tempat kediaman lain di Malaysia? Ada ke tak? Ush, kalau ada bestnya. Saya tak ada. Itu saya jawab secara ikhlas lah. Okay, so once dah buat dah, so everything once dah ada dah, you all kena klik. Kalau kita klik pada belah kiri ni, okay, so once you all dah jawab dah semua, kita klik pada butang yang kiri sekali adalah berkenaan dengan bancian tu, yang kita klik pada butang yang bahagian C. So kita lihat butang A tu betul-betul responden dah buat dah. Kita klik pada butang ahli isi rumah dah buat dah. Okay, dan kita klik pada butang perakuan. Okay guys, so once dah ada dah, you all akan terima adalah satu paparan adalah terima kasih kerana menghantar borang soal selibih e-Census 2020. Dia dah ada dah. So pemakluman kan, email akan dihantar kepada pihak tuan-tuan. Sila simpan salinan dokumen untuk rujukan pada masa yang akan datang. Okay, so you all boleh check dah. Kalau kita pergi balik ke email saya, so saya akan sharekan saya punya screen. So dalam tu dah terus dah ada dah. So contoh macam kita dah ada dah, dia punya bancian tu, lepas tu dia akan hantar satu PDF dokumen. So dalam tu dia dah tulis dah dia punya nama responden, jawapan kita, apa yang telah kita jawabkan semua, dia punya soalan dia punya jawapan dia semua dah ada dah. Okay, dia akan hantar satu salinan yang apa kita jawab melalui e-Census atau bancian secara online. Okay, so itu sajalah. So you all dah settle lah, kira dah settle lah, kita dah buat. Alright, so saya rasa sangat senang kalau kita lihat balik berkenaan dengan e-Census ni. Proses dia sangat senang, cuma pastikan bila kita nak masukkan butir-butir ahli isi rumah tu, make sure kena ada, tips saya adalah ketua isi rumah satu dia dah isi dah, lepas tu baru you all isi kalau ahli keluarga, isteri, untuk anak-anak semua you all dah isi dah. Kalau tidak, you all bila submit tu, dia punya respons dia akan tidak berjaya. So make sure ketua isi rumah kena isi, kena submit dia punya data dia, lepas tu dia punya ahli keluarga dia. So kalau ada wife ke, your children ke, apa ke, semua you ada isi siap-siap. So once dah isi dah, you akan terima satu email daripada e-Census telah disahkan. Dia akan terima satu we call it PDF berkenaan dengan semua jawapan yang telah you all menjawab melalui e-Census. Okay guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di video lain. Thanks guys.